Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, terima kasih tuan pengacara majlis yang dimuliakan, tuan pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Jami' Al-Arifi. Seterusnya tuan-tuan pegawai masjid, para asatizah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang berbagai peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman. Ada orang tanya, Ustaz, akhir zaman tu bila? Daripada saya sekolah rendah, sekarang saya dah pencen dah Ustaz. Duk akhir zaman, tak akhir zaman pun. Duk cerita bab Dajjal ni Ustaz, daripada saya sekolah rendah sampai lah saya ni dah pencen, tak main-main pun Dajjal. Duk cerita tentang Imam Mahdi ni, tak muncul-muncul pun Ustaz. Yang ada tu imam di kampung saya nama Imam Mahdi. Tapi dia bukan Imam Mahdi Ustaz. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, bila sebut tentang akhir zaman, akan berlaku peristiwa-peristiwa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi wafat dah berlaku dah peristiwa akhir zaman. Nabi cerita tentang pembunuhan. Bila berlaku saja kematian yang melibatkan Umar Al-Khattab, Uthman, Ali dan banyak lagi sahabat-sahabat lain. Maknanya petanda akhir zaman dah berlaku. Berlaku saja peperangan selepas kewafatan Rasulullah kerana ada orang Islam yang kembali murtad, malah enggan membayar zakat, lalu diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka dia sudah berlaku peristiwa akhir zaman. Maka peristiwa itu akan berlakulah setiap hari. Yang nampak peristiwa akhir zaman itu berlaku ialah orang yang dibukakan pintu hati dia. Yang dibukakan pintu hati dia, maka dia nampak ini adalah hadis, ini adalah peristiwa yang Nabi sebut akan berlaku di akhir zaman. Bagi orang yang tak nampak, yang buta mata hati dia, dia tak kata itu akhir zaman. Dia kata itu adalah semula jadi. Itu benda normal. Itu benda biasa. Tuan-tuan yang saya muliakan. Sehinggalah apabila cerita tentang Dajjal tidak lagi disebut di dalam khutbah jemaat. Sehinggalah tidak ada lagi orang yang bercakap, yang melafazkan Allah, Allah, Allah. Tak ada lagi orang yang sebut Allah, Allah, Allah. Sehinggalah orang berdiri di dalam masjid dan tidak ada orang yang nak jadi imam. Berdiri dalam masjid. Tapi la yajiduna imaman salatan bihim. Tidak ada orang nak jadi imam pada sembahyang mereka. Tuan-tuan yang saya muliakan, maka akan datanglah kepada kita tanda-tanda kiamat yang besar. Yang ni yang belum sampai. Yang kita duk sebut, saya dengar daripada kecil Ustaz. Saya dengar daripada kecil lagi. Tak jadi-jadi pun Ustaz. Sebab tanda-tanda kiamat yang besar belum berlaku. Maka sepanjang tempoh sebelum berlaku tanda kiamat yang besar tu, berlakulah akhir zaman, peristiwa akhir zaman yang kita duk nampak sekarang. Memang dia akan berlaku. Sebab Dajjal belum muncul, Imam Mahdi belum muncul, Dukhan belum keluar, Ya'juj dan Ma'juj belum terbit, Nabi Isa belum turun.
Nabi kata dah, lan taqumas sa'ah hatta tarawna qablaha 10 ayat. Sama sekali, lan tu maknanya sama sekali tidak. Sama sekali tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah ditunjukkan 10 tanda. Jadi tak usah kita doa haraplah bila nak kiamat ni Ustaz. Tak kiamat lagi 10 benda ni tak berlaku. Sementara nak tunggu 10 benda ni berlaku, hadaplah dulu benda-benda yang kita sebut peristiwa akhir zaman ini. Apa dia? Al-qatlu, al-qatlu, al-qatlu. Pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan. Peperangan, peperangan, peperangan. Sejak bila peperangan berlaku? Bermula selepas daripada Nabi wafat, berlaku pembunuhan, pembunuhan demi pembunuhan. Yang lagi dahsyat ialah pembunuhan sesama orang Islam yang tak pernah berlaku di zaman Rasulullah. Pembunuhan sesama Islam berlaku nun di zaman Ali bin Abi Talib. Sesama Islam dah berlaku. Berlaku di zaman Uthman ibnu Affan, zaman Nabi tak berlaku. Bila nak mula dan bila nak berakhir? Sampai sekarang lah. Sebab tu kita lihat pembunuhan sesama kita terjadi. Dan akan banyaknya berlaku maksiat. Apa dia? Arak banyak diminum. Zina banyak berlaku. Dahaka pada ibu bapa akan sentiasa berlaku. Orang menyanyi, orang bermain muzik telah pun diagung-agungkan. Benda ini akan berlaku sepanjang zaman. Jadi kita berada dalam tempoh itu. Jadi apa yang kita kena buat? Ambil pengajaran. Aku jangan terlibat. Ambil supaya jaga anak isteri kita jangan terlibat dengan peristiwa-peristiwa yang Nabi sebut akan berlaku di akhir zaman yang boleh merosakkan akidah. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Ada orang kata Ya'juj dan Ma'juj dah terbit dah Ustaz. Dia dengar ceramah apa Ustaz apa tu, Syekh apa tu, dia kata terbit dah. Kalau terbit mana dia? Bacalah hadis dan huraian hadis. Ulama bincang, Ya'juj dan Ma'juj ni terlalu ramai. Dan Ya'juj dan Ma'juj ni dia mari. Dia rosakkan dunia ni di zaman Nabi Isa. Kalau dia dah ada sekarang, mana Nabi Isa-nya? Janganlah bagi orang keliru. Bukalah turutan tentang peristiwa di akhir zaman. Ni dia kata Ya'juj dan Ma'juj terbit dah. Terbitnya bila? Ya'juj dan Ma'juj ni dia jenis bunuh orang, dia makan orang segala maknika semua. Sampai Nabi Isa dan pengikut dia duduk di satu bukit. Tinggal mereka je selamat. Tak ada boleh dah. Sampai Nabi Isa ni doa pada Allah. Ya Allah hancurkanlah kaum Ya'juj dan Ma'juj ni, tinggal kami dah. Belum ada lagi, sabar saat dulu. Ada yang kata Dajjal terbit dah. Kalau Dajjal terbit, tuan-tuan tak main hari. Kalau Dajjal dah ada sekarang ni, tuan-tuan tak main dengan ceramah. Tak bikin Dajjal apa. Janganlah kita bagi keliru orang. Saya pergi ceramah di Saudi. Ada orang dari Malaysia dia ajak saya pergi tunggu Imam Mahdi. Dia kata, Ustaz, jom kita pergi Khurasan, kita tunggu Imam Mahdi. Saya kata, tunggu siapa? Kita nak jadi tentera Imam Mahdi. Saya tanya dia, mak ada? Ada. Ayah? Ayah ada. Siapa jaga dia apa? Saya serah pada abang adik saya lah. Mereka lah belah. Kami nak tunggu Imam Mahdi. Antara tunggu Imam Mahdi dengan bela mak pak kita, lagi wajib bela mak pak. Hak Imam Mahdi tu tak tahu bila nak mai. Yang mak pak tu dah ada dah. Ada kampung duk cokor, duk goringkan bilik masak hasil mak. Itulah mak hang. Itulah bapa hang. Start motor tak hidup-hidup. Pergi masjid. Yang nak tunggu Imam Mahdi bila nak mai tak tahu. Yang pak hang ni lagi bagus hang tukar dekat dia motor tak payah start, guna tangan sudah. Lagi bagus daripada hang tunggu Imam Mahdi. Imam Mahdi tak payah tunggu, insya-Allah dia mai. Bila dia mai hang jadilah tentera dia. Ni usaha berhenti kerja, tinggal negara, tinggal mak, tinggal pak, tinggal bangsa, tinggal agama negeri dia. Pergi tunggu hak belum mai lagi. Inilah tuan-tuan yang saya takut hari ini. Sebab tu elok tuan-tuan buat pengajian tentang peristiwa akhir zaman.
Apa yang akan berlaku, apa yang akan berlaku dan bagaimana kita nak hadapi dia. Sebab hari ni banyak orang ambil kesempatan dengan cerita akhir zaman. Ada satu makcik, dia jual semua harta dia. Dia jual semua rumah, tanah. Dia keluarkan duit dalam bank, dalam tabung haji, dalam saham. Dia beli emas. Dia kata, kiamat dah hampir. Pada Ramadan, 15 hari bulan Ramadan, dukhan akan muncul. Asap akan muncul 15 Ramadan bersamaan dengan hari Jumaat. Waktu itu, dukhan akan sampai. Bila dukhan sampai, imam Dajjal akan sampai. Jadi pada masa tu duit kertas dah tak guna, apa pun dah tak guna, Dajjal dah mai, tok guru dia kata tukar jadi emas. Buat dapur tu store makanan. Simpan makanan. Kalau Dajjal mai, rumah kita dia tak kacau lah. Sebab kita dah ada ayam, dah ada Maggi. Wow. Ada sup, semua dah ada. Ni cerita tak bohong ni tuan-tuan, dia mai kat saya. Dia kata, dia tanya saya, Ustaz tahu tak 15 Ramadan ni dukhan sampai? Saya tak tahu kak. Ustaz apa tak tahu lah. Pelik. Dah saya tak tahu, mana saya tahu. Nabi pun tak tahu. Ustaz kak tahu mana? Kak Ustaz kak bagi tahu. Oh. Gua kak tukang dah. Ni tukang ni saja singgah sekolah Ustaz. Nak tengok sekolah Ustaz. Kak dah buat dah bahagian dapur di rumah tu, kak dah buat store makanan. Jadi kalau apa-apa dah senang mai dah ada dah. Kak ingat Dajjal tak mai tengok kak buat tingkap lah. Oi makcik buat apa? Kau ingat bila duduk dalam rumah ada store makanan, peti air semua ada, selesai masalah. Saya tanya dekat dia, duit tu kau buat apa? Ganti dengan emas. Sebab masa tu duit dah tak laku. Emas tu kau buat apa? Kau minta ustaz kau simpan. Selamat agak. Okey ustaz. Bila berlaku 15 Ramadan, hari Jumaat, tak ada dukhan. Setahun, selepas tu dia mai balik. Dia kata, Ustaz boleh tak bagi dekat kak satu pondok? Kak nak duduk. Rumah kak mana? Dah jual. Mas kak mana? Ustaz tu ambil. Ustaz tu pergi mana? Balik kampung. Dajjal tak mai? Sekarang siapa Dajjal? Dajjal ke Ustaz kak tu Dajjal? Harta dah tak ada lah. Rumah dah tak ada. Mai duduk pondok saya. Tuan-tuan, memang kita ni wajib percaya adanya Dajjal. Wajib kita percaya adanya dukhan, asap. Kerana benda tu sebut dalam hadis, sebut dalam Quran. Dukhan dalam Quran, Dajjal dalam hadis. Tetapi janganlah kita duk kata, tarikh ni dia mai. Tarikh ni dia mai. Tarikh ni dia keluar. Bumi ni usia dia 1000 berapa tahun je. Dia akan sampai tak? Mana hang tahu? Dah kita dah congak dah Ustaz. Matematik tambahan pun tak congak. Hang nak tanda kiamat. Yang Nabi pun bila Jibril tanya, bila kiamat? Yang disoal ni tak lebih tahu daripada hak tukang soal. Mai zaman kita ni kita kata pula, usia bumi ni ada berapa ribu tahun saja. Sekarang ada 1000 lebih dah. Kita tak lama lagi kita akan habis lah. Biar betul hang ni. Tuan-tuan, ada orang yang salah faham dan ambil kesempatan. Macam makcik tadi. Dia salah faham, diberikan pemahaman yang salah, dan orang ambil kesempatan pada dia, sekarang dia jadi papa kedana. Nasib baik dia main jumpa. Kalau dia telefon, dulu saya orang kaya lah. Isteri saya banyak utang lah. Sekarang habis hutang saya lah. Nampaklah tuan-tuan. Kalau dia mai jumpa, direct jadi macam cerita Alibaba Bujang Lapuk. Tuan-tuan yang saya muliakan. Baik. Ada tak Nabi sebut benda-benda ni, Allah sebut perkara-perkara ni untuk peringatan kita? Ada. Nombor 1. Siapa yang nak rosakkan kita? Bukan setakat akhir zaman. No, sejak zaman Nabi Adam. Yang kerja dia nak rosakkan kita. Nama dia ialah Iblis. Allah tanya pada dia, Ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Iblis,
Apa yang menghalang kau? Bila aku perintah sujud pada Adam, engkau tak mau awat. Apa halangan kau? Ana khairum minhu. Aku lebih baik pada Adam. Khalaqtani min nar. Aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Aku daripada api, dia daripada tanah. Buat apa aku nak tunduk dengan dia? Wah, tuan-tuan. Dia jadi jahat. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia jadi kafir. Dan dia berjanji depan Tuhan. Dia akan sesatkan anak cucu Adam sampai kiamat. Dia akan main dari depan, main dari belakang, main daripada kiri, main daripada kanan untuk sesatkan kita. Tetapi ada satu golongan yang selamat daripada iblis. Siapa golongan itu? Golongan yang dipanggil mukhlasin. Golongan orang-orang yang ikhlas. Maka tuan-tuan, jadilah orang ikhlas. Iblis tak boleh buat apa-apa pada tuan-tuan. Nabi sebut Dajjal. Dia merosakkan. Ayak jadi api, api jadi ayak. Hujan jadi kemarau, kemarau jadi hujan. Yang hidup boleh mati, yang mati dia hidupkan. Belah kepala, cantum balik, boleh berjalan. Dia boleh tipu kita. Dajjal itu tipu. Tetapi orang yang beriman kepada Allah tak makan saman dia Dajjal. Dajjal tak boleh buat apa. So apa yang kita takut dengan Dajjal? Jadi orang beriman, kau selamat daripada Dajjal. Jadi orang iblis. Jadi orang yang ditakuti oleh iblis. Kau jadi orang ikhlas. Iblis tak boleh buat apa. Apa masalah tuan? Jadi yang kita kena buat sekarang di akhir zaman ialah perteguhkan iman. Bersihkan hati. Jadilah orang mukhlis. InsyaAllah. Datanglah iblis. Datanglah Dajjal. Datanglah apa benda pun tuan-tuan. Kita takkan jadi apa-apa. Muslimin dan muslimat yang saya hormati. Yang pertama, iblis. Sejak zaman Nabi Adam, iblis dah mula merosakkan bangsa kita. Sampailah sekarang. Tuan-tuan ingat iblis sekarang ni duduk menung. Dia duduk dekat kelopak mata kita. Ngantuk dia. Tadi tak mengantuk. Dengar ceramah, dengar khutbah, dapat pula tiang. Oh, ngantuk sungguh lah. Dia main. Masa ni lah duk gatai celah punggung. Masa ni lah lengah lutut. Masa ni lah duk ingat macam-macam. Masa ni lah hati digoda, dihasut. Macam-macam iblis. Sampai bila Ustaz? Setiap saat. Sampailah kita nak mati. Dia tak pernah jemu untuk kita. Waktu kita semayang, dia main. Semayang elok-elok. Orang duk tengok tu. Tu yang orang ramai yang semayang sunat elok-elok. Semayang Allahu Akbar. Kena ada elok orang tengok. Ada yang kata, aku ni kena tipu dengan iblis. Aku tak boleh semayang depan orang ramai. Aku kena semayang belakang sikit. Nyorok balik tiang. Allahu Akbar. Semayang macam ni lah bagus. Langsung tak ada riak. Kan jadi pak tu riak. Lah. Hak semayang seorang pun kena tuan-tuan. Jahat sungguhlah iblis ni. Siapa yang nak selamat daripada dia? Dia habaq. Dia habaq kelemahan dia. Apa dia? Hamba-hamba Allah yang ikhlas. Dia tak boleh buat apa. Jadi nombor satu, pelajaran kita pada malam ni, menjadi orang yang selamat di akhir zaman ialah jadi orang yang ikhlas. Apa dia orang ikhlas? Orang yang beribadat semata-mata kepada Allah. Dulu kita AJK masjid. Lah tak jadi dah. Tak jadikah? Jadikah? Aku tetap main. Berapa ramai dulu AJK? Lah tak jadi dah. Merajuk tak main dah. Sembahyang Jumaat pun di rumah. Dia baca khutbah, isteri dia makmum. Ittaqullah, isteri hanggu. Pasal apa hang tak main dah? Pak tu tak kenang jasa. Kalau hang ikhlas, main.
Ada yang tak main masjid, kasut hilang. Yang tak main masjid tadi, malah 4 kali hilang, aku tak boleh terima. Kalau sekali tu aku boleh gagah, 4 kali. Aku malas pergi. Hang bayar aku pergi karaoke, tak pernah hilang kasut. Pergi masjid hilang, pokok ni apa? Mai sajalah. Kalau hang takut hilang, hang bubuh dalam plastik, bubuh dalam beg, hang semayang. Macam hang pergi Mekah. Bubuh dalam kasut, selipar dalam beg, bubuh dalam beg galah, mai semayang. Allah. Boleh pun. Tak pun lagi senang, hang tak usah pakai kasut. Sampai kat kolah ayak, hang basuh kaki, hang naik. Tak ada siapa curi tapak kaki hang. Yang penting aku main masjid. Aku malas main masjid. Awak, hang tak tengok masjid depa warna apa? Warna apa? Biru muda, hang tak nampak? Biru muda pula dah. Hang tak nampak masjid depa hijau. Hang tak nampak masjid depa biru gelap. Oh. Hang sembahyang kerana warna ke? Kerana warna apa ke? Kerana apa? Kerana Allah. Hang mailah sembahyang warna apa pun. Kalau ikhlas ni tuan-tuan, sembahyang saja. Sebab apa? Sebab sembahyang itu adalah backup yang paling kuat kita. Manusia, dia banyak bergantung. Dia banyak bergantung. Kita nak, saya hari tu pergi Melaka. Nak cari kuih tu. Nak beli kuih tu beratung. Beratur panjang 2-3 jam beratur tak bayar. Buat masa. Balik hotel tidur. Bila pergi ceramah, orang tanya, Ustaz, tak makan ke kuih tu? Viral. Tak payahlah beratur panjang. Ustaz tak cakap kat saya. Tidak, saya boleh telefon dia, dia bungkus. Tu nama dia kabel nama dia. Nak beli kuih pun pakai kabel tu. Hari ni hidup kita dengan kabel. Tuan-tuan, kabel manusia tak kuat. Buatnya mati kabel tu. Dulu saya ada kawan kat pejabat tu. Senang lah. Telefon dia lah, pencen lah. Tak ada kawan lah. Dulu dia tu kawan saya. Senang je. YB, tolong saya YB. Lepas tu lah, tak ada kalah. Habis. Kabel manusia mati habis. Tak ada kuasa habis. Pencen habis. Kenapa tak cari kabel yang lebih kuat? Yang sangat kuat? Yang maha kuat? Carilah kabel itu. Rampinglah dengan dia. Dampinglah dengan dia. Rapatlah dengan dia. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Hang duduklah di zaman mana pun. Zaman awal ke? Zaman akhir zaman ke? Kalau hang berdamping dengan Allah, Allah jaga engkau. Macam mana nak berdamping dengan Allah, Ustaz? Itulah nama dia ibadat. Nak berdamping dengan manusia ni apa ada, tuan-tuan? Dia pun sakit perut. Nak berdamping dengan manusia, dia doktor. Dia pun sakit. Hari tu ada orang mai jumpa. Dia kata, Ustaz, saya cadang nak minta lah yang penawar daripada Ustaz, ayat penawar. Ada? Tengok Ustaz pun sakit, tak jadi. Astaghfirullahaladzim. Ingat aku ni apa? Nama saya pun Ustaz manusia, nama setak je pun. Biasalah sakit. Ingatkan Ustaz tak sakit. Macam mana nak jampi orang? Dia pun sakit. Saya tak boleh lupa, tuan. Saya dapat rawatan saya ni last sakit saya tu. 15 doktor. 15 pakar ambil kes saya tu. Saya tak boleh lupa dengan satu doktor. Saya buat rawatan dengan dia hospital pakar. Doktor pakar. Dah habis rawatan dengan dia apa semua. Saya pun tak apa doktor. Saya nak balik dulu. Datuk, boleh cakap sikit? Boleh. Nurse, tutup pintu. Kunci ya. Datuk, saya ni ada masalah sikit. Ya. Rupanya dia pun sakit. Yang dia tengok saya pun tengok dia. Dua-dua sakit, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok doktor gigi sakit gigi? Tuan-tuan pernah dengar doktor sakit jantung? Tuan-tuan pernah dengar doktor Parkinson? Saya jumpa, tuan-tuan.
Jangan tuan-tuan pergi jumpa kat doktor pula. Doktor pun sakit nak ubat saya. Dah nama pun manusia. Yang tak sakit ialah Allah. Kenapa tak bergantung dengan Allah? Yang maha pemurah, yang maha kaya, Allah. Kita bergantung dengan orang kaya. Buat dia miskin, dia tak boleh tolong kita. Kita bergantung dengan orang yang ada kuasa. Kalau dia hilang kuasa, dia tak boleh tolong kita. Sebab tu, kita bergantung dengan Allah. Wa kafa billahi wakila. Bagaimana nak bergantung dengan Allah? Itulah nama dia yang pertama, solat. Akhir zaman, sembahyang. Jaga. Ni adik-adik kita ni, adik-adik TikTok ni. Solat. Kuatkan solat. Nabi pesan, ihfazillah, yahfazka. Siapa jaga Allah, Allah jaga dia. Kita kena pergi ke satu masjid di Temerloh. Semayang subuh mereka macam semayang Jumaat. Saya pergi dah tuan-tuan. Bulan lepas saya pergi Temerloh. Masjid ni saya pergi lebih kurang 7-8 tahun lepas. Saya sampai, saya duduk dalam kereta sementara nak tunggu bang. Saya duduk tengok orang duduk main. Tak berhenti naik motor ni. Ramainya buat-buat ni. Bila sembahyang maghrib ramai sungguh. Yang seronoknya mereka tak naik kereta, mereka naik motor. Maknanya orang situ. Kalau naik kereta mungkin orang jauh. Saya pun habis-habis ceramah tu, pengurusi dia kata, Ustaz tengok kuliah maghrib macam ni lah sembahyang subuh. Betul ke tu Haji? Betul Ustaz. Kami ni sembahyang subuh, muda ke, tua ke, kerja ke, pencin ke, kami sembahyang subuh berjamaah. Tak apa, habis ceramah saya balik Ipoh. Satu hari saya dijemput ceramah di kawasan yang sama. Saya tidur dekat satu hotel. Tujuan saya nak pergi sembahyang subuh di masjid mereka. Saya nak tengok dengan mata kepala saya sendiri. Bila saya pergi tuan-tuan, Allahu Akbar, Subhanallah. Sungguh tuan-tuan. Saya duduk dalam kereta, saya duduk tengok mereka main sembahyang subuh ni macam hak maghrib hari tu. Naik motor tak berhenti main. Tuan-tuan, jom kita penuhkan masjid kita. Kalau masjid kita penuh dengan orang sembahyang, tuan-tuan jangan takutlah dengan dajjal ke, dengan setan ke. Dia tak boleh buat apa. Masalah kita ni masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Masjid besar tapi kosong. Petunjuk tak ada, hidayah tak ada. Kena cari jalan tuan-tuan, macam mana nak bagi imarah masjid. Kerana bila masjid hebat, sembahyang kuat, kita mempunyai kabel yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tak payah susah hati. Orang nak fitnah tuan-tuan ke, orang nak santau tuan-tuan ke, orang nak buat jahat pada tuan-tuan ke, Kak Leha oi, ada orang nak sondoi laki Kak Leha ke, tak pun Kak Leha oi, laki Kak Leha nak sondoi orang lain. Oh, sekarang jangan panggil penyondoi tuan-tuan. Siat. Suami dia menikah lagi seorang. Janganlah panggil hak nombor 2 tu penyondoi. Hak penyondoi ni babi tuan. Dia menikah secara halal, sah, apa masalah dia? Duduk diam-diam sudah. Sembahyang itu nombor 1 sekali, imaduddin. Nabi kata apa? Man sallas subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sembahyang subuh, dia berada dalam pemeliharaan Allah. Jadi kalau kita ambil daripada ayat Quran, ambil pada hadis, macam mana nak selamat di akhir zaman? Sembahyang. Paling yang ditengok subuh.
Ni kita duk bercakap tentang Imam Mahdi. Duk bercakap dengan Ya'juj Ma'juj. Duk bercakap pasal Dajjal. Subuh pun tak main. Kita kalau main Dajjal mampu. Mampu subuh tak nak main. Dah tahu dah akhir zaman tu fitnah akan banyak. Allah saja yang boleh jaga kita. Allah saja yang boleh pelihara kita. Bagaimana Allah nak pelihara? Nabi habaq melalui satu waktu. Nama dia subuh. Kalau gitu kita jaga subuh kita. Yang ni tanggungjawab Jawatankuasa Karya. Macam mana nak pastikan kita berjemaah. Tuan-tuan kena panggil pengurusi Masjid Temerloh Jaya tu. Mai bercakap di masjid, bagi kursus. Tiap-tiap kali duk baca khutbah hari Jumaat, mailah semayang, mailah anak karya, mailah semayang, mailah semayang, mailah semayang. Tiap-tiap hari duk bercakap, mailah jemaah, mailah jemaah. Lah tuan-tuan, mai sungguh. Dia mesra alam dengan wanita, dia mesra alam dengan budak-budak, dia mesra alam dengan remaja. Lama-lama masjid tu jadi masjid depa. Tak ada benda yang sempat rosak, melainkan semua orang ganti. Kipas angin tu tak sempat nak bunyi, orang ganti dah. Setengah masjid tuan-tuan, kipas angin tu tahap sakaratul maut. Tak tukar lagi. Selagi boleh pusing, jalan. Bila nak bertukar? Bila jatuh atas kepala Kak Nak. Putih kepala Kak Nak, baru tukar baru. Di sana tak ada tuan-tuan. Sebab semua orang nak menyumbang. Semua orang nak sponsor. Semua orang nak sedekah. Sebab apa? Sebab ramai yang datang semayang, ramai yang jadi seronok. Dia kata pahala banyak, kalau aku mati nanti wakaf berpanjangan banyak. Jadi tuan-tuan, jom kita cari kabel yang kuat, yang maha gagah. Namanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ada orang tanya Ustaz, kita ni mengaji keras. Kita ni kuliah banyak. Ustaz keluar TV pun ramai. Ustaz YouTube ramai. Ustaz Facebook lagi ramai. Kuliah maghrib tiap-tiap malam. Tapi yang saya heran, sihir ada lagi. Santau ada lagi. Guna-guna ada lagi. Apa Ustaz? Apa Ustaz? Cara dia cakap tu apa? Betul saya tanya, nak salah siapa? Abang nak salah siapa? Dah lah. Ustaz dah banyak. Penceramah TV berlambak. Ni semua banyak. Pasal apa sihir masih berjalan? Ialah soalan saya, abang nak salahkan siapa? Salah ustaz ke? Salah siapa? Tak, saya nak tanya. Pasal apa berlaku? Mana saya tahu? Dah nak berlaku. Sebab manusia ni ada iblisnya. Ada hawa nafsunya. Ada benda yang duduk dalam jiwa dia. Dia tak puas hati. Manusia mana boleh puas hati bang? Hang cakap lah siang malam pun. Kalau tak puas hati dengan ustaz yang bercakap tu kena sihir. Tu yang saya takut tu. Saya menega. Anak saya pun menega. Takut orang tak puas hati ustaz. Mereka buat lingkup kedai ustaz. Mampu kita ustaz. Orang tak nampak lah. Kedai tak laku lah. Saya kata, abang kena cari satu benda yang menjadikan orang jaga kedai abang. Ada ayat abang tak? Ayat. Bukan ayat. Yang bagi rezeki Allah. Yang hafiz Allah. Yang jaga Allah. Yang maha kuat Allah. Abang kena berdamping dengan Allah. Abang semayang? Itu soalan saya tanya dia. Abang semayang? Macam mana Allah nak jaga bisnes abang? Abang tak bagi masa dengan Tuhan? Macam mana Allah nak jaga diri abang? Abang tak bagi masa dengan Tuhan? Bagaimana Allah nak pelihara keluarga abang? Abang tak bagi masa dengan Tuhan? Nombor satu, bagi masa dengan Allah. Bagaimana nak bagi masa dengan Allah? Jangan sebut saya sibuk. Jangan sebut saya tak dan. Jangan sebut saya tak ada masa. Tuan-tuan dengar tu. Bunyi penggera waktu menandakan masuknya waktu semayang. Nampak?
Sebab innas salah kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Semayang tu telah ditetapkan pada orang beriman pada waktu yang ditetapkan. Bang, abang sibuklah macam mana pun, ada waktu untuk semayang. Dan Allah menetapkan waktu semayang lama beribu tahun dulu, bang. Jadi, apa yang abang kena buat? Abang yang kena bagi masa untuk semayang. Maka sebab tu ada jadual waktu semayang. 8.31 masuk isyak, pergi semayang. Bila abang kata, saya tak dan, abang menjadikan masa, abang menjadikan semayang ikut suka abang. Allah, saya tak dan lah. Pukul 12 baru semayang isyak. Pasal apa? Pasal abang tak bagi kat dia 8.30. 8.35 abang tak bagi. Abang bagi 8.35 pada siapa? Allah, Ustaz, masa tu lah mereka minta banyak order pula cak kutiau. Saya nak berhenti dah. Mai 10 bungkus pula dah. Duk masak kat mereka. Elok cukup 10, mai order pula 30 Ustaz Lalang pukul 12. Kadang-kadang terbabas enggak. Pasal apa terbabas? Pasal abang tak bagi kat masa kat Tuhan. 8.25 stop solat. Isyak 8.31. Aku nak rehat pergi wuduk. Akan dibuka balik pukul 9. Settle masalah. Kita yang susun jadual kita. Allah habaq dah. Yang ni Ramadan. Allah habaq dah. Yang ni tiap-tiap hari semayang. Yang ni haji. Yang ni zakat. Yang ni Allah set dah buat. Kita ikut saja apa yang dah disetkan oleh Allah. Hari ni kita ikut set balik kita. Hang tak pergi haji ke, Din? Allah, anak nak periksa. Bila? Ni Aiman periksa tahun ni. Yang periksa dia ke hang? Dia. Yang nak buat haji hang ke dia? Aku. Habis tu apa kena mengenai haji dengan hang? Kak Tipah tak pergi haji, Kak Tipah. Lah, nama Kak Tipah naik dah. Awak. Kak Tipah minta tangguh. Awak. Anak nak beranak. Kak Tipah beranak kan? Anak Kak Tipah beranak. Anak dia nombor berapa? Nombor 5. Anak dia nombor 5. Kak Tipah tak mau pergi haji. Pasal nak tunggu anak beranak. Dia ada mertua tak? Ada. Suruhlah mertua dia tunggu. Haji tak menunggu Kak Tipah. Buat tahun depan COVID mai balik. Tak apa, Kak Tipah pergi balik pulau yang lepas. Elok. Masalah dia tuan-tuan, kita tak menjadikan kita ikut Tuhan. Tiba-tiba kita berdoa, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kita ni makan gaji. Kita ada bos. Kalau kita nak mencari bos sayang pada kita, bos angkat gaji kita, jawatan kita, ada berapa jalan? Ada berapa jalan? Pertama, masa kerja kena betul. Tak pernah miss. Bila kerja? Pukul 9 sampai pukul 5. Memang cekap. 9 sampai 5 tak pernah miss. Elok belakang. Itu nama dia waktu kerja rasmi. Yang kedua, nak tackle hati bos, dia ada waktu kerja tak rasmi. Hari Sabtu main rumah bos, misi rumput. Hari Ahad main rumah bos, cuci kereta dah. Hari Sabtu main rumah bos. Bos, kalau nak pergi supermarket, saya boleh bawa. Agak-agak tuan-tuan, bos dah macam tu punya sayang pada kita. Tuan-tuan minta apa dia bagi? Minta naik gaji pun dia bagi. Minta naik jawatan pun dia bagi. Tak naik kerja pun tak apa. Janji naik gaji. Jawatan tak dapat pun tak apa. Janji gaji naik. Pasal apa? Waktu kerja, perfect. Waktu official, perfect. Waktu Sabtu Ahad pun main. Oi, rajin sungguh. Tak boleh kata apa kat dia. Misi rumput ni sampai hilang rumput tinggal tanah. Punya rajin. Macam tu lah kita. Kalau nak tackle hati Allah. Kalau nak tackle Allah. 5 waktu yang official tak pernah miss.
Up to date. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Tak pernah lambat. Tak pernah tinggal. Dia yang menanti subuh. Bukan subuh nanti dia. Begitu juga dengan Zuhur. Dia yang tunggu Zuhur masuk. Bukan Zuhur tu dah qomat duk tunggu dia. Tak main-main. Dia jaga 5 waktu. Nombor 1. Nombor 2. Kerja yang tak rasmi pun dia buat dengan Tuhan. Apa dia? Sembahyang duha. Sembahyang isyraq. Tak pernah miss. Sembahyang malam. Sembahyang sunat. Selalu buat sembahyang sunat. Yang fardu dia buat. Yang sunat dia buat. Agak-agak kalau dia berdoa, Allah bagi tak? Ni dia lah tuan-tuan. Kabel nombor 1. Saat menghadapi akhir zaman, solat. Bukan suruh prepping. Hari ni saya duk baca dalam Facebook. Prepping. Simpan berah. Simpan bihun. Simpan ayam. Simpan life jacket. Dia prepping berah dah 3 tahun. Tak jadi apa gitu. Bubuk gitu pun. Orang prepping solat. Bayangkan tuan-tuan jadi cikgu sekolah. Pengetua sekolah. Tuan-tuan suruh budak-budak semayang di sekolah. Semayang duha berjemaah. Lembut hati budak-budak. Wadduha wallaili idza saja. Banyak lagi tuan-tuan waktu lain. Tapi Allah sebut duha. Mesti hebat waktu duha. Saya cuba tuan-tuan implementkan waktu duha ni dalam sekolah saya. Saya ambil pertama surah Taha. Umar Al-Khattab yang begitu garang bila mendengar Taha menggigil hati dia. Taha bila dia dengar bergetar jiwa dia. Kalau tuan-tuan di sini Samsing, kalau tuan-tuan di sini Gedebek, tuan-tuan di sini Samsing kamu dusun, nak banding dengan Umar, tak payahlah. Umar lagi Samsing. Kalau tuan-tuan kata tuan-tuan di sini garang, tak tahu lagi siapa aku. Ni kepala batas ni aku pegang. Pirang nak lawan dengan Umar. Umar setan mu takut dengan dia. Setan kalau tengok kita, jangan takut, dia geng kita, kata setan tuan-tuan. Umar kalau dia ikut jalan B, setan ikut jalan A. Takut dengan Umar. Tapi bila mula-mula dia masuk Islam, adik dia baca Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Menggigil. Ayat apa yang kau baca? Bagi tahu dekat aku ayat apa yang kau baca? Ui, hebat tuan-tuan. Umar Al-Khattab. Kekuatan dia tu. Kehebatan dia tu. Kalau kita nak kata kita ni hebat, Umar lagi hebat. Tetapi dengan Taha dia kalah. Maka tuan-tuan, apa yang saya buat? Saya buat eksperimen. Ustaz, anak saya ni kena buang sekolah. Jadi saya tak tahu dah di mana nak letak anak saya. So, kami nak letak di sekolah ustaz. Kami dah pergi sekolah sana, ustaz tu tolak. Kami pergi sekolah sini, ustaz tu tak mau. Dia kata nanti habis budak-budak sekolah saya jadi jahat. Jadi saya frah lah ustaz. Kalau semua sekolah tak nak ambil saya, anak saya macam mana ustaz? Saya kata tak apa. Saya ambil tapi 3 bulan. Saya kata Umar yang begitu ganas pun boleh masuk Islam, lembut hati dia. Anak akak belum ganas macam Umar. Jadi saya nak 3 bulan saya test dengan Quran supaya lembut hati dia. Mudah-mudahan anak akak ni lembut. Kita yakin dengan Quran boleh melembutkan hati. Umar pun boleh lembut. Saya test 3 bulan. Kalau 3 bulan saya gagal, akak ambil balik. Dan gagalnya saya bukan sebab saya. Gagalnya saya
bukan dengan sebab Quran. Gagalnya saya sebab saya gagal didik anak akak. Bukan Quran. Quran tak pernah gagal. Saya yang tak reti bawa Quran dalam hidup saya. 3 bulan bagi. Kalau baik, teruskan. Kalau gagal, akak ambil balik. Tuan-tuan, kenapa tak menggunakan Quran menjinakkan hati orang? Nombor 2. Saya jinakkan hati anak-anak murid saya dengan apa? Semayang sunat duha berjamaah. Sampai sekarang anak-anak murid saya yang tua-tua ni masih semayang duha berjamaah. Daripada yang lampak pagar, daripada yang duk dulu ni duk merokok, duk vape, sekarang stop. Hebat tuan-tuan semayang duha. Jadi kalau kita duk cakap tentang Dajjal, duk cakap tentang akhir zaman, duha pun tak buat. Quran pun tak baca. Bohong ya tuan-tuan. Macam mana nak hadapi Dajjal? Renti je lah. Tiap-tiap hari main TikTok, tiap-tiap hari main Facebook, tiap-tiap hari duk tengok gambar dalam TikTok, tiba-tiba, takutnya Dajjal. Kata, pengikut Dajjal. Quran hang tak baca, semayang hang tak buat. Kalau betul kita ni faham kita di akhir zaman, inilah yang kita kena buat. Quran, sembahyang. Quran, sembahyang. Ini tidak. Kita suka dengan ceramah tentang akhir zaman. Habis-habis dengan ceramah, balik berkena cakutiau. Sebelum tu, belum tidur, tengok lu bola. Sebek seri. Kalau sepak TV. Anda faham? Tak faham sudah tak? Dia tengok bola lah. Tong Arab main bola, dia tengok. MC main bola, dia tengok. MU pun dia tengok. Barcelona pun dia tengok. Kemudian subuh besok, 7 pagi. Allah, kalau main Dajjal macam mana lah. Bukan macam tu tuan-tuan menghadapi peristiwa di akhir zaman. Jadi nombor 1, jangan main-main dengan iblis punya hasutan. Jarumnya sangat halus. Iblis, dia bukan halang kita semayang sahaja. Dia suruh kita semayang. Tapi dalam suruhan itu, macam-macam benda dia duk jolok pada kita. Nombor 1. Nak lawan dia, ikhlas. Nombor 2. Ustaz, bila kiamat? Apa tanda kiamat? Saya tak tahu. Ustaz, dah berlaku dah ke yang dikatakan apa nama Ya'juj dan Ma'juj? Tak tahu. Mereka kata Ya'juj dan Ma'juj tu Israel, Ustaz. Dia dah buka sebuah negara di Palestin, nama dia Israel. Itulah Ya'juj dan Ma'juj, Ustaz. Tak tahu. Saya tak tahu. Jumlah Israel berapa orang? 2 juta. 2 juta tak ramai. Malaysia 34 juta. Indonesia 290 juta. Bangladesh 270 juta. India 1 bilion. China 1.2 bilion. Nabi kata Ya'juj dan Ma'juj jumlah dia terlalu ramai. 2 juta tak ramai. Nak banding dengan Malaysia, ramai rakyat Malaysia lagi. Campur yang Bangla kat Malaysia, mau 40 juta. Nak kata mereka sana Ya'juj dan Ma'juj. Sabar sat tu. Kita ada hadis rujuk. Yang Nabi sebut, yang ulama sebut. Bila Zulkarnain melawat bukit, yang di bawah dia balik sana tu, bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Apa dalam kitab sebut? Badan mereka besar. Telinga mereka besar. Besar-besar badan dia. Bukan kecil halus macam kita ni. Telinga ni tuan-tuan baca dalam kitab tu. Macam belalai gajah punya besar. Tidak mereka tak makan orang, tak minum air kering. Sampai tasik jadi kering. Tuan-tuan fikir satu benda. Mereka dibuat pagar. Mereka dibuat tembok. Daripada zaman Zulkarnain. Dan mereka tak boleh tembus tembok tu. Zaman Nabi, Nabi kata tembok dia lubang besar tu. Besar tu dah zaman Nabi. Soalan dia. Mereka ramai.
Depa besar. Jumlah depa ni banyak. Tembok apa yang depa tak boleh panjat? Cuba fikir. Takkan tak boleh buat tangga? Saya duk tengok dalam YouTube. Depa kata tembok Ya'juj dan Ma'juj ada kat Azerbaijan. Gunung Everest pun orang panjat. Takkan tembok tu depa tak panjat? Tuan-tuan faham dah maksud saya ni? Ni, bangunan KLCC tu pun orang panjat, orang Perancis panjat. Tuan-tuan ingat? Spiderman nama dia. Dia panjat pula tak payah guna tali, melompat-lompat guna serbuk je, lekat. Bomba apa duk tunggu dia, polis duk tunggu dia naik, tuan-tuan. Bukan setakat KLCC dia panjat, Burj Khalifa pun dia panjat. Nama apa tahu, bukan Perancis tu, orang panggil Spiderman. Kalau KLCC pun orang panjat, takkan tembok tu Ya'juj dan Ma'juj tak boleh panjat. Tembok apa? Di mana tembok tu? Yang ni yang kita tak tahu. So janganlah kata tembok tu ada dekat tembok besar Cina. Saya pun naik tembok besar Cina tu. Tembok besar Cina lah tembok Ya'juj dan Ma'juj. Saya panjat tembok besar Cina tu. Jogging tu. Tengah saya jogging tu, saya tengok satu apek tua berlari naik. Berhenti saya jogging. Umur 70, relax dia berlari. Astaghfirullahalazim. Yang aku ni kira bangga dah sampai stop nombor berapa tau. Tengok-tengok dia boleh dukung baby ke cucu dia berlari. Saya kata kat kawan saya, bla 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 bla, malu kat aku, malu kat orang kan. Dia hak tua boleh berlari, aku ni jogging taran ni pun kira bangga dah. Kalau saya hak sakit jantung ni pun tuan, boleh panjat tembok besar Cina, takkan Ya'juj dan Ma'juj tak boleh lepas tembok besar Cina. So di mana tembok dia ustaz? Wallahu a'lam. Hebatkah tembok dia ustaz? Hebat. Sampai begitu banyak Ya'juj dan Ma'juj tak boleh panjat, tak boleh tembus. Ada di mana ustaz? Kita tak tahu. Allah sembunyikan. Ada banyak benda dalam Quran disebut. Tetapi kita tak tahu. Yang Ya'juj dan Ma'juj ni. Hatta futihat min radmi. Ya'juj wa Ma'juj. Akan dibukakan pintu-pintu. Daripada Ya'juj dan Ma'juj akan terbit. Duk di mana? Ada yang kata mereka ni duk dalam tanah. Duk dalam tanah. Asal nak korek keluar, dengar bunyi azan, kambui balik. Tiap-tiap hari duk korek keluar, nampak aja kambui balik pasal azan. Sampailah azan dah tak ada, depa mai terbit. Wallahu a'lam. Cuma Allah kata tembok di antara dua gunung. Belah sini ada gunung, di sini ada gunung, dibuat tembok tengah-tengah dia, depa tak boleh masuk dah. Jadi tembok tu mesti hebat. Tembok tu mesti tinggi. Tembok tu sangat hebat. Sampai bangsa ni tak boleh panjat, tak boleh naik tangga, tak boleh guna tali, tak boleh nak drill. Beribu-ribu tahun tak boleh nak grill. Sampai zaman Nabi Muhammad lubang dia besar. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Bangsa Ya'juj dan Ma'juj ni, ada orang tua-tua kata dia makan bukit. Dia tarah bukit licin. Tengok-tengok yang duk tarah tu backhoe dengan traktor. Orang tu Ya'juj Ma'juj. Duk mengangkang kaki dia tu. Kita kecil-kecil lu percaya nak mampus. Tu dia Ya'juj dan Ma'juj. Bulldozer mai. Macam-macam tuan-tuan. Wallahu a'lam. Yang kita kena ingat nombor satu, mereka sangat ramai. Nombor dua, mereka sangat rakus. Bahasa apa mereka pakai, cara apa bercakap kita tak tahu. Jenis tak ada belas kasihan, jumpa orang dia makan, jumpa orang dia bunuh. Yang boleh bunuh Ya'juj dan Ma'juj ni, Allah Ta'ala hantar burung macam burung ababil tu. Mampuihkan mereka semua. Bila dah mati semua, masalah apa pula? Bangkai mereka terlalu banyak. Nabi Isa berdoa lagi. Ya Allah,
Tolong kami ya Allah ni. Asal nak pijak mereka. Asal nak berjalan mereka. Busuk sangat ni ya Allah. Oi. Allah turunkan hujan. Bawa segala bangkai mereka ni pergi buang tempat lain. Barulah boleh hidup dengan aman. Maka pada masa itu dunia menjadi aman. Tidak ada siapa lagi orang jahat. Dan selepas itulah berlakunya asap. Berlakunya dukhan. Berlakunya kiamat. Jadi last kali tuan-tuan. Selepas Dajjal itu mati. Baru terbitnya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi jangan kita duk kelirukan pada orang. Kita kata bangsa tu Ya'juj dan Ma'juj. Yang tu Ya'juj Ma'juj tu. Sabar sat dulu. Kita ada sandaran kita. Tuan-tuan yang saya muliakan. Sebelum dia terbit, ada satu lagi benda terbit. Nama dia Dajjal. Saya lupa. Saya ceramah. Di Pulau Pinang ni. 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Lama. Dan saya rasa saya ni ustaz di antara ustaz yang veteran lah di Pulau Pinang. Tak veteran pun veterina. 33 tahun. Saya lupa. Di Matang Manggih ke Matang apa saya lupa. Saya ceramah Matang Buluh ke apa. Mereka ada rakam. Buat keset. Masa tu keset. Tajuk dia Budaya Dajjal. Tajuk dia Budaya Dajjal. Saya rasa 25 tahun yang lepas. Punya lama. Ustaz 25 tahun umur apa? Tingkatan 1. Lah anak tingkatan 1. Punya lama tuan. Saya tingkatan 1. Dia tingkatan 1. Saya ceramah bab Dajjal. Orang hari ni baru ceramah Dajjal. Saya cerita lama bab Dajjal. Saya cerita satu agama muncul. Nama dia agama Scientology. 25 tahun dulu saya cerita. Agama yang percaya pada sains. Dia tak percaya dengan Tuhan. Bagi dia, sains itu adalah Tuhan. Apa yang sains kata ada, dia kata ada. Apa yang sains kata mustahil, maka mustahil pada dia. Nama dia sains dan teknologi diangkat menjadi agama. Dan hari ini sungguh jadi agama. Ada pelakon Hollywood yang jadi penganut agama Scientology. Malah mayat mereka tak ditanam, tak dibakar. Mayat mereka disimpan. Kerana mereka percaya satu hari nanti sains akan dapat menghidupkan mayat-mayat mereka seperti mana kepercayaan Firaun yang tak dikebumikan, malah disimpan dalam peti, diawet kerana mereka percaya satu hari nanti akan ada orang yang menghidupkan mayat-mayat Firaun. Maknanya tuan-tuan, agama Scientology ni, kepercayaan dia bermula daripada zaman Firaun lagi. Satu. Dua. Dia bukan Dajjal. Sebelum Dajjal ni sampai, budaya dia sampai dulu. Kalau orang tanya pada kita, Ustaz, apa itu Dajjal? Jawapan dia, Dajjal adalah pembohong. Tadi saya forum dekat PPD Kepala Batas. Ustaz, dia tanya saya, Ustaz, apa makna riba? Riba tu makna lebihan. Riba ni lebih. Riba ni macam-macam. Jawapan riba mengikut kepada jenis riba. Riba ni nama lain, riba ni nama lain, riba ni nama lain. Itu riba. Riba bukan satu je. Macam-macam jenis riba. Orang tanya pula, Ustaz, Dajjal tu apa? Apa makna Dajjal? Dajjal tu maknanya pembohong. Apa makna Dajjal? Dajjal tu ialah satu orang laki-laki, manusia biasa yang diberikan oleh Allah keupayaan untuk menipu orang. Tetapi tidak ada keupayaan untuk menipu orang beriman. Apa ciri-ciri Dajjal? Matanya satu. Matanya, apa nama ni, di dahinya ditulis kafir. Matanya buta satu. Satu pula terkeluar sikit. Terjuntai mata dia.
Ada orang mai jumpa saya dari Sabah. Dia kata, Ustaz, Dajjal ni cantik. Handsome. So, sebab tu di akhir zaman, yang banyak ikut dia ialah perempuan. Sebab perempuan suka pada laki-laki handsome. Saya pun baca hadis kat dia. Mata dia terjuntai sebelah. Kak Leha suka tengok dia. Handsome tak mana, mata jadi macam buah anggur. Saya lari kat Leha. Tapi dia belajar handsome, lawa, cantik. Sebab tu orang perempuan ramai yang ikut. Saya kata, Kak, hak laki pun ramai ikut. Jangan kata dia handsome. Ustaz, Kak dah tengok dah Dajjal. Bila Kak tengok dalam mimpi? Rambut dia kerinting, orang dia putih, tinggi. Nampak tak mata dia buta sebelah, rata sebelah ni, rata ni. Belah sini rata, tak ada apa ni. Belah sini pula terjuntai. Nabi sebut macam tu, Kak. Tuan-tuan, memanglah. Sebab apa yang ramai orang ikut Dajjal? Sebab orang kita, dia suka dengan perkataan at least. At least. Halal kan nasi kelepok tu? Entahlah. At least ada juga orang kita masak kan. Nampak tak? At least tu. Jangan kita fikir halal lah. Yang penting dia pakai kopiah, isteri dia pakai tudung. At least adalah juga kan. Dia tak tengok halal ke, haram ke, wine ke, tak wine ke. Dia peduli apa? Jawapan dia, at least. Kau pasal apa kau ikut dia? Dia tu kan teruk. At least dia bagi aku makan. Semalam dia belanja aku makan. At least kurang-kurang dia belanja aku makan. Engkau ada belanja aku. Manusia mengikut orang sebab at least tu banyak pakai. Di akhir zaman, at least itulah alasan ikut Dajjal. At least kita minta nasi, Dajjal bagi. Kita kemarau, at least dia bagi air tau. Kita lapar, at least kita boleh jadi kenyang ikut Dajjal. Kenapa kau ikut Dajjal? Dia kan Dajjal, at least dia bagi aku rumah. Aku tak ada rumah. Kenapa kau terpengaruh dengan Dajjal? Aku sakit. Kurang-kurangnya, sekurang-kurangnya, at least dia datang ziarah aku. Dia bawa aku ubat. Dajjal bagus. Itulah alasan orang ikut Dajjal. At least, sekurang-kurangnya. Dia menawarkan satu benda yang hebat untuk kita. Tuan-tuan yang saya muliakan. Cerita tentang Dajjal ni bukan main-main. Macam iblis tadi. Tapi sayang, manusia suka main-main. Dengan iblis, dia main-main. Dia tak takut godaan iblis. Dia jadi pemarah. Sedangkan iblis suka sifat marah. Dia suka boros. Sedangkan iblis, saudara pemboros. Dia suka kelam kabut. Iblis suka menjadikan orang kelam kabut. Dia suka gopoh. Gopoh tu daripada iblis. Kita tak anggap iblis sebagai musuh. Begitu juga dengan mati. Mati adalah benda yang benar. Mati adalah benda yang benar. Berapa ramai yang main-main dengan mati. Saya ni seminggu duduk sakit dada. Sakit dada. Napas tak pernah lepas. Sibuk sangat kot. Tapi saya ambil tapak tangan saya. Saya baca kat dada saya ni. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Allah bagi tanda. Seminggu dah duk pedih dada. Saya duk teringat hari tu ada ustaz ada ceramah kuliah subuh. Dia kata 3-4 hari dah sakit dada. Tengah-tengah duk ceramah, jalan. Tak apa, lepas subuh tengah kuliah pula, cantik punya mati. Ni tengah tarik nafas karaoke mati. Allah dah bagi tanda dah. Hang tak perasan ke? Allah bagi tanda dah. Berapa ramai yang tak perasan. Dah, hak mati depa. Aku lambat lagi. Padahal Allah bagi tanda dah. Kita je tak mau ambil berat tanda-tanda tu. Kita duk mimpi jumpa arwah mak.
Pakai telekung putih, duk senyum dekat kita, duk babai. Man, mainlah ikut mak. Man, siapa ni duk mimpi mak tiap-tiap malam ni? Tanya dekat isteri. Isteri kata, abang tak basuh kaki. Tanya dekat Tok Imam. Kalau kita ingat pada orang ingat pada kita. Itu macam mana dengar dialog tu, Ustaz? Kalau kita ingat pada orang ingat pada kita. Mu ingat kat mak, mu ingat kepada mu. Oh tak apa, ingat kot saya nak mati. Kalaulah tuan-tuan, saya ni Ustaz duk pedih dah seminggu dah. Duk telan, penedor, sapu minyak cak kapak Ustaz air. Allah bagi tempoh. Pilah buat baik. Minta ampun, minta maaf, minta ampun, minta maaf. Pi qada sembahyang, pi bayar zakat. Qada zakat tak bayar. Taubat, bangun malam. Tah Allah bagi tanda. Ada tanda-tanda tu cuma kita tak perasan. Yang perasan orang tu pun lepas kita mati. Dia tak ada tanda apa ke Kak Sum ni. Suami Kak Sum mati tu. Adalah dia duk habang, duk sakit dada 4-5 hari dah. Kita ingat sakit dada biasalah, tak apalah. Tu duk suruh dia pergi klinik, dia kata ubat duk ada. Tak tahulah tu. Sudah tuan-tuan. Berapa banyak macam tu. Tapi dalam 3-4 hari ni dia duk mimpi dah, duk jumpa ayah dia dalam mimpi lah, duk minum kopi lah apa semua. Duk cerita kat Kak Sum lah, Kak Sum kata abang tak basuh kaki lah kot. Benda tu ada dah, Tuhan bagi. Cuma kita tak perasan. Sebab kita anggap yang akan mati dia dulu, orang tu dulu, orang tu dulu. Aku lambat lagi. Cubalah kita ingat betul-betul. Mati tu betul. Kita tak mencarut. Cuba ingat kita mati. Kita tak tolak hukum Tuhan. Cubalah kita ingat pada mati tuan-tuan. Kita tak bantah perintah Allah. Kita tak akan bergaduh. Kita tak akan maki orang. Kita tak akan putus silaturahim. Aku takut mati. Jom tuan-tuan. Dajjal. Bila nak berlaku tak tahu. Imam Mahdi bila nak turun tak tahu. Tapi yang tahu, yang pasti kita jumpa dulu ialah mati. Itulah akhir zaman untuk kita. Tuan-tuan duk cerita akhir zaman. Baru ni ada orang tanya saya, Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang Madain Saleh? Tentang Al-Ula di Arab Saudi. Yang mereka buat tempat lawatan. Saya kata saya tak tahu. Tunggu saya pergi. Tunggu saya nak pergi umrah tak lama lagi. Saya nak tanya pada kawan-kawan saya orang Arab sana. Apa sebenarnya mendatang? Al-Ula tu apa? Madain Saleh tu apa? Jarak dia apa? Tempat yang dilaknat tu di mana? Tang mana? Sebab saya tak nak pergi. Di Madinah ni, waktu kita dapat visa umrah, kita boleh duduk Madinah. Habis-habis kuat pergi market dia. Tapi sekarang, kita dah dapat visa pelancong. Malaysia dapat visa pelancong. Tu yang boleh berjalan merata. Tuan-tuan tak pernah pergi tempat perang Badar. Sebab nak pergi tempat perang Badar, dia kena ada visa pelancong. Visa umrah tak boleh pergi. Sekarang, visa pelancong kita dapat. So, kita boleh pergi. Sebab tu, bulan 9 tahun lepas, saya pergi ke Badar. Saya tengok tapak perang Badar. Saya ziarah. Saya pergi tengok tubuh nama-nama yang mati syahid. Saya tengok tempat di mana orang-orang kafir Quraisy berseronok malam sebelum pergi perang dengan Nabi. Mereka 1,000 orang. Yang mereka tahu Nabi sikit. Malam tu enjoy lah. Kelabing. Pagi enjoy. Ngongang. Pasal mereka tahu mereka nak menang lah. Tempat tu pun ada. Tapi saya tak singgah. Saya lalu.
Kawan saya kata, tu dia Syekh. Tempat orang duk berjoget. Sembelih makam, nyanyi, duk yale, semua duk situ. Esok nak perang dengan Nabi. Dia kata dia pemenang. Hak ni, hak bau ni, ular lah apa bala semua ni, saya tak tahu. Tunggu saya pergi umrah nanti. InsyaAllah, saya nak jumpa kawan saya balik. Saya nak tanya habis-habis. Baru saya bagi komen. Sekali bagi komen tak kena, salah orang marah. Kita tak tahu menentang apa. Cakap tak tahu sudah. Tapi yang kita tahu, mati mesti main. Sudah-sudahlah. Takkan kita nak mati dalam keadaan putus silaturahim. Sudahlah. Kadang kita bergaduh pasal politik. Sudahlah. Pangkah dah habis dah itu. Cukuplah. Sekarang, untuk kita bekerja sama, eratkan silaturahim. Dan kalau kita mati pun, kita tak pernah bergaduh dengan orang. Sebab Nabi kata, orang yang putus silaturahim tak boleh masuk syurga. Aku nak syurga. Tapi dalam dunia tu aku bergaduh. Aku kata kat dia. Aku dengar orang cakap, aku kata. Lalah dia mati. Tak ada minta maaf. Takut tuan-tuan. Tutup buku. Nanti lagi 5 tahun, kita bergaduh balik. Lah, sambung balik silaturahim. Dah. Kita ada masalah dengan keluarga kita. Mak kita, bapa, ayah kita, abang kita. Kita berada pada peringkat akhir umur kita. Maafkanlah abang kita. Maafkanlah anak kita. Jangan putus silaturahim dengan darah daging. Jangan sampai mak kita mati, kita derhaka pada dia. Saya bela orang tua-tua tuan-tuan 17 tahun. Bukan mak saya, bukan bapak saya, 17 tahun. Berapa ramai? 200 orang. Saya nak cerita tak seronok. Tapi saya cerita untuk pengalaman tuan-tuan. Anak hebat. Mak dia bagi saya 3,000. Ustaz, ni 3,000. Kalau makcik mati, Ustaz tanam, Ustaz uruskan. 3,000 belanja. Nombor 2, Ustaz jangan habaq kat anak-anak makcik kalau makcik mati. Ustaz tanam. Kalau mereka cari, Ustaz tunjuk kubur sudah. 2 pesan. Saya ambil duit dia, saya simpan dalam peti besi. Dalam sampul tulis amanah hajah sekian-sekian. Tulis. Kod saya mati pula. Orang tak tahu duit tu. Abang kat mereka ni, makcik ni amanah. Sampai dia sakit, masuk wad. Doktor kata, Ustaz, beratlah makcik ni. Boleh panggil dah keluarga. Saya nak panggil, tak panggil. Nak panggil, tak panggil. Nak panggil, tak panggil. Tak sampai hati, tak panggil tuan-tuan. Telefon anak dia. Bang, mak abang sekarang dalam wad. Keadaan dia tak apa sihat, cantik. Kalau adik-beradik nak main tengok, boleh lah main. I see, man. Actually, Ustaz, besok saya ada meeting lah. I see. Tak apa, Ustaz, try tengok. Adik saya kot dia boleh pergi. Nombor dia ada, bang. Bukan dia nak call adik dia. Dia suruh saya pula call. Saya pun telefon, Kak. Mainlah tengok mak ni. Dia tak boleh lah ni. Doktor kata harapan tipis lah. Mainlah kau nak jumpa apa-apa semua. Allah Ustaz, saya ni besok ada trip lah Ustaz. Trip pula. Bila mati, saya telefon lagi sekali. Abang, mak abang dah tak ada. Tak apa Ustaz, saya batalkan meeting saya. Sekarang saya balik. Saya nak kata aja kepala hutan. Masa mak masih hidup, masa mak boleh bercakap, hang tak teringin nak balik. Dia dah mati, hang balik nak buat apa? Nak minta ampun tak boleh. Kalau ada kita ni tuan-tuan dengan mak, kita kecilkan hati bapak, kita kecilkan hati bapak kita. Kita sekarang berada di fasa terakhir umur kita. Pilih minta maaf. Kalau kita ada hutang orang, settlekan hutang.
Kalau kita ada mengata pada dia, minta maaf, jangan malu. Saya depan mimbar ni tuan-tuan, jadi saksi saya. Bulan lepas, saya turun baca khutbah sembahyang Jumaat, saya sembahyang depan mimbar, sembahyang sunat, orang tunggu saya sampai habis sembahyang. Habis-habis sembahyang saya, dia peluk saya, Ustaz, saya banyak mengata pada Ustaz. Saya banyak mengumpat Ustaz. Saya datang daripada Kuala Lumpur, nak minta maaf pada Ustaz. Saya kata sama-sama, saya pun minta maaf kalau saya terkasar bahasa. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz, baru lapang hati saya Ustaz. InsyaAllah saya takkan mengata lagi pada Ustaz. Saya tak tanya pun kat dia. Abang kata apa kat saya? Saya boleh maafkan awak, tapi awak kata apa kat saya? Tak mau lah. Panjang buat apa? Lepas dia mai hari Jumaat, besoknya hari Sabtu. Ada 16 bas melawat sekolah saya. Orang lain balik dah naik bas. Tinggal dia seorang. Dari Muar. Orang lain balik dah. Bergambar lah, makan balik lah tinggal dia. Selagi saya tak jumpa Ustaz, saya takkan balik. Biar bas tunggu saya. Kenapa bang? Saya banyak ngata pada Ustaz. Saya banyak fitnah Ustaz dalam Facebook. Saya mari Ustaz nak minta maaf. Saya sakit Ustaz. Saya takut saya mati. Ustaz ampunkan saya Ustaz. Dunia akhirat saya ampunkan. Saya pun minta ampun. Kok saya tersalah bahasa pada abang. Saya tak kenal dia. Tapi tetap saya minta maaf. Kok saya salah. Sebab saya bila-bila masa boleh mati. Saya takut tuan-tuan. Kita tak sempat nak jumpa akhir zaman. Kita jumpa dulu akhir hayat. Nama dia mati. Jadi kesimpulan ceramah kita malam ni. Buat persiapan untuk akhir zaman. Dengan kabel yang paling kuat. Dengan Allah. Melalui jalan salat. Melalui jalan Quran. Nombor 2. Sebelum kita bertemu dengan akhir zaman. Kita mesti bertemu dengan akhir nyawa. Sebelum sampai akhir nyawa. Jom kita jadi orang baik di sisi Allah. Dan baik di kalangan manusia. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.